Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di mana lagi? Di Malaysia hari ini. Betul. Hari ini bertemankan kami berdua, Hani Miswan dan juga Ani Mizati. Dan kami nak beritahu ya, ini adalah maksud sebenar Monday Blues. Sebab apa? Kita blues. Kita blues. Saya biru lain sikit, dia biru lain sikit. Tapi baju je. Yang lain-lain kita tak terbawa. Okey, jadi apa yang kita harapkan? Macam biasa, kita harapkan hari anda menjadi hari yang paling baik walaupun baru bermulanya minggu ini. Kita nak kongsikan beberapa, pastinya kita nak mulakan dengan cuaca lah kan. Cuaca adalah sangat-sangat penting untuk anda mengendalikan ataupun menguruskan harian anda. Betul, jadualnya bermula dengan cuaca sebeginilah. KL alhamdulillah sampai jam 10.30 pagi ini cerah. Kuching, Kota Kinabalu pun cerah juga. Cuma kalau kita tengok di Kangak Kangak apa kali tadi? Mana? Sekarang tengah hujan, betul ke orang Kangak? 9.30 ni hujan katanya. Juga di bandar-bandar yang lain dilaporkan juga cerah. Ipoh, Senai, Putrajaya, Air Keroh, Kuala Terengganu dan juga Bayan lepasnya. Sehingga 10.30 pagi. Jom kita tengok di bahagian bawah sikit. Ini dia hujan berterusan. Anda perlu waspada iaitu di kawasan Sarawak. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman. Ini antara kawasan-kawasan yang kita tahu keadaannya perlu berjaga-jaga. Jadi mereka yang berada terutama sekali di pesisir pantai, mereka yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang perlu melakukan aktiviti air, kita harap sangat-sangat alert dengan segala amaran-amaran yang dikeluarkan, terutama sekali di kawasan-kawasan yang kita sebutkan tadi. Okey, itu sahaja daripada Jabatan Met Malaysia untuk dan sekarang ini kita nak bawakan kepada anda, cuaca ni pun mainkan peranan penting juga kalau nak ke musim peperiksaan lah. Betul. Kena ambil maklum, kena ambil tahu terutama pada negeri-negeri yang mungkin ada risiko untuk mengalami keadaan yang tidak mengizinkan. Dan sekarang ini adalah musim peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM untuk tahun 2023 ya. Okey. Kita tengok jadual panjangnya. Cuba untuk tunjukkan. Okey, tak apa. Jadual panjangnya kat sini, tapi ini adalah jadual dikeluarkan oleh KPM. 8 hingga 11 Januari telah pun berlangsung ujian bertutur bahasa Melayu, 17-23 Januari ujian bertutur bahasa Inggeris, 29 Januari ujian mendengar bahasa Melayu, 29 juga ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Manakala 30 Januari hingga 7 Mac bermulalah ujian peperiksaan secara bertulis yang akan berlangsung selama lebih daripada 2 bulan. All the best. Semoga berjaya, semoga segalanya dipermudahkan. Amin. Sekarang ni adalah waktu-waktu yang macam susah untuk kita target bila musim periksa, sebab bila dah terganggu pada ketika PKP tu tiba-tiba berubah kan. Ni bulan Januari pula periksa untuk SPM kan. Jadi apa sekalipun yang terjadi, kita harapkan seluruh ahli keluarga memberikan sokongan yang baik sekali untuk calon-calon kita. Semoga mereka dapat menjawab dengan baik, insya-Allah. Okey, Nem, sekarang kita nak bawakan kepada anda semua inspirasi ya. Ini berkaitan dengan dalam nak mendidik anak pun satu perkara, tapi dalam masa sama juga minat, hobi dan nak membantu orang ni. Sanggup meredah perjalanan, saya difahamkan hampir 400 km pergi dan balik ni hanya untuk melihat kalau ada orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ini bukan sahaja satu usaha yang baik, tetapi perlukan konsistensi. Sebab apa? Kalau anda tidak ada passion, kalau anda tidak ada jiwa untuk membantu tu, mungkin ianya hanya akan berlaku separuh jalan saja. Anak beranak ni kita gelarkan sebagai unsung hero. Inilah cerita mereka. Sama-sama kita saksikan. Jom. Lagi boleh tak? Kita nak ni baju ni nak potong sini. Ada baju ni tak? Kita kena penerangan. Ni jangan kalau beli jangan lepih dah. Bila pun kalau main sini jangan lepih. Takut cukup patah. Benda tu tajam. Alright, itu dia sedikit perkongsian kemaukan kepada anda. Sebab nak buat baik ni tak susah pun. Kadang-kadang senyum saja, bukakan pintu pun adalah satu perkara yang baik ya. Dan apabila ambil inisiatif sebegini, Nem, bayangkan anak beranak ini pergi berjalan juga, pergi ride ataupun bawa kereta, membawa barangan-barangan mereka untuk memberikan bantuan kepada siapa yang memerlukan di saat-saat getir ni. Betul. Saat-saat getir maksudnya juga berada di kawasan-kawasan yang sukar untuk mendapatkan bantuan jika berlaku kemalangan, kecemasan dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak diingini. Sekecil-kecil usaha mereka untuk membantu perkara itu, contohnya untuk menukarkan parts-parts yang bolehkan kenderaan itu bergerak, itu adalah sangat-sangat mulia untuk membantu keadaan-keadaan di situ. Okey, jom kita bersama dengan dua
dua individu itu yang kita bawakan secara langsung di studio kami. Kita bersama dengan Encik Muhammad Amir Faizal Muhammad Zaki selaku ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini dua-duanya berbaju hijau. Sedondon. Awai. Baju raya ke? Baju lebih. Awai nak Ramadan ni lah, dan anaknya adalah Muhammad Adam Muhammad Amir Faizal berusia 14 tahun dan mereka datang pada pagi ini. Kami kena bagi tahu ni Nun dari Sungai Petani, dari SP. Petani Kedah. Mai tu ke Seri Pentas. Ni pun SP juga, Seri Pentas. Ya. Sana SP juga. Sungai Petani. Okey, Cik Amir, kalau kita nak kongsikan macam mana permulaannya ni nak membawa anak sanggup untuk melakukan kerja sukarelawan sebegini? Pada mulanya kami saya lebih kurang dalam 10 tahun lepas. So saya juga dulu pernah buat coretan-coretan dalam media sosial. Okey. So kita banyak pergi ke tempat-tempat yang terlibat dengan kemalangan, kebakaran dan sebagainya. Jadi apabila kita pergi itu selalunya kita tengok bantuan. Contohnya kalau kata ada kemalangan melibatkan mangsa, kita lihat banyak kebanyakan yang saya pergi itu bantuan daripada pihak paramedik tu lambat sampai. Yalah kawasan tu mungkin sukar untuk ni kan. Diakses kadang-kadang kan. Jadi lambat juga kadang-kadang. Jadi saya terfikir kenapa saya tak nak belajar benda-benda macam ni. Okey. Awal dulu memang kita tak tahulah. Oh, ini sedar sewaktu kosong lagi lah. Ya, kosong lagi. Lepas tu kita belajar. Jadi kebetulan saya juga ada rakan-rakan daripada pihak APM, khususnya APM Kuala Muda. Kita selalu berhubung dengan dia orang dan juga kita juga ada rakan-rakan daripada Hospital Sultan Abdul Halim. Jadi mereka lah memberikan rangsangan kepada saya, mengajak saya bagaimana untuk membuat pertolongan awal. Ya. Dia orang ajak bagaimana nak buat balutan, bagaimana kita nak perbetulkan anggota badan manusia, bagaimana kita nak potong pokok, bagaimana kita nak tangkap ular. Okey. Semua itu ilmu tu. Ya, ilmu tu saya dapat. Wow. Ini ilmu survival lah. Kita kira ilmu survival yang memang sangat membantu bukan sahaja diri sendiri tetapi mereka yang berada dalam situasi itu juga. Tapi macam mana cerita boleh melibatkan anak terjebak sekali ni? Yang pemalu ni. Dia sebenarnya dia anak lelaki saya seorang je. Dia saja. Jadi dia rapat dengan saya. Dia memang rapat dengan saya. Jadi bila dia rapat dengan saya ni, jadi kita fikir balik satu kerugian bagi seorang bapa yang mempunyai banyak ilmu, tidak mencurahkan ilmu tersebut kepada anak. So dia kalau saya tak ada di kurang-kurang ni, dia dapat menyambung semula apa yang saya lakukan. Betul, dan untuk kegunaan peribadi juga sendiri juga kan. Okey, kita nak dengar juga sebagai suara seorang Mas. bapa yang juga ada anak lelaki. Yalah, tu nanti saya nak bawa jugalah main bola, tu je lah ilmu yang saya ada kan. Okey, Adam, kabarnya bawa barang-barang ni setiap kali pergi ride ke ataupun naik kereta apa semuanya untuk memberikan bantuan. Adam boleh tak explain apa barang-barang ni, kegunaan dia untuk apa semua, Adam? Okey, yang macam ni chainsaw untuk penebang pokok, yang ni pula dia impact wing untuk buka tayar lah. Okey. Lepas tu dengan pam angin. Ni buka tayar? Ni buka tayar. Okey, dia macam driller Dia macam driller Kalau kita orang perempuan ingatkan tu drill leader tu nak boh frame tu kan. Ni nak boh kat mana kat kereta? Tapi ini high impact. Ini memang high impact. High impact. Dia boleh. Maknanya saiz berapa maksimum? Boleh? Dia memang boleh buka nut tayar lori. Dia boleh adjust kat depan mata dia tu. Ya, dia boleh. Okey, lagi dah. Lepas tu dengan pam angin untuk pam angin. Okey. Angin tayar. Okey. Pula dengan yang ujung tu. Jangan saya kena tanya betul-betul sebab saya buat kereta. Faham. Okey dah. Yang ni dah. Yang tu untuk jam start nak bagi bateri lemah maksudnya bateri lemah. Jam start untuk tambah. Oh, dia boleh macam ni faham? Okey, maknanya bukan saya keseorangan di sini. Tak, ini lain ni. Lain. Cek angin, tengok keadaan angin macam mana yang tu, warna hijau tu dengan lampu suluh. Lampu suluh. Lepas tu dengan pemadam kebakaran. Lalu standby dalam kereta lah. Oh, ni bawa sikit. Okey. Okey, sebenarnya memang ni semua kita kena standby dalam kereta ke? Secara individu lah. Ni kalau kita ambil kira kereta-kereta yang kita pakai bawa pergi balik kampung contohnya. Kita ambil alih lah chainsaw ni kan. Ini untuk menebak kalau standby bahaya kan? Ni. Yang lain-lain. Memang saya standby benda ni. Untuk misi membantulah. Ya, sebenarnya benda ni kebanyakan untuk kita. Tetapi kita juga memikir kalau kata ada yang orang yang memerlukan bantuan, jadi kita gunakan dalam semua. Okey. Ni ada first aid. Adam, soalan daripada makcik. Acik dah tanya jugalah Adam Okey, dia sebab ikut ayah ni, sebab ayah kata Dam, mes sini Dam, ikut ayah. Utara sikit. Dia panggil apa? Ayah. Abah.
ikut abah ke memang Adam nak minat dengan semua alatan-alatan ni, memang nak bantu orang ke macam ni? Jujur tak, ni tak apa. Abah mesti hari ni mood abah. Okay, kami beli baju Melayu baru Selalunya abah yang ajak ataupun keinginan sendiri nak ikut abah. Satu nak ingat nak tolong orang semua. Okey, apa kerja yang Adam pernah buatlah ketika membantu orang tu, apa yang Adam lakukan? First kali ambil gambar, lepas tu abah mula-mula abah suruh buat tolong orang dulu, tengok abah buat dulu, ikut tengok macam mana abah buat. Lepas tu abah kata try buat dulu. Tukar tayar ke apa ke? Mula-mula buat tayar. Lepas tu rawat orang masa, tu pun cuci darah saja. Yang paling mencabar apa? Ini pegang ular ni. Ini bila? Ini tudung selah ni. Sepanjang. Ini dia tukar tayar. Adam tukar tayar. Mantap dah. Makcik pun tak tahu dah. Acik memang kalau jumpa Adam kat tepi ni, memang terus Adam pampat tayar. Yang tadi tu ular tudung selah lah. Yang ni kita tangkap ular lah. Ni pun antara kecemasan-kecemasan yang dibantu juga. Selalunya orang call. Orang call? Kalau macam yang kes ular ni selalunya kebanyakan fokus di kawasan Sungai Petani lah. Orang akan call lah. Jadi kita akan dalam berarti kata lain, orang Sungai Petani ni memang dah ada nombor telefon Cik Amir ni lah kat mana-mana. InsyaAllah kebanyakan ada. Untuk kata kalau kecemasan dah telefon dah 999. Tapi masih lagi telefon Cik Amir. Sebab mungkin Cik Amir lagi dekat, lagi sampai. Dia begini, kalau macam saya ni, saya tidak menggunakan SOP yang seperti mana ini dilakukan oleh pihak bomba, pihak APM. Sebab dia orang kena call. Dia orang kena menjalani beberapa peringkat-peringkat. Jadi kalau macam saya, dia orang call, kita terus shoot je. Betul. Cuma dapat maklumat apa yang berlaku. Jadi kita lebih pantas. Faham. Okey Adam, ni Pak Cik nak tanya. Silakan Cik. Okey. Adam biasanya lakukan kerja ni waktu bila? Hujung minggu saja ke? Waktu ikut abah. Selalu kalau ada kemalangan ke apa, abah suruh ajak lah. Tengok macam mana nak buat, macam mana. Kebanyakan dia waktu dia tak bersekolah lah. Tadi tak sempat nak tahu. Apa yang paling mencabar yang Adam pernah bantu? Ular tadi belum lagi, no? Belum kot. Jangan kot. Apa yang paling mencabar selain daripada bersih-bersih darah tadi? Ke itu yang paling mencabar? Setakat ni? Setakat ni tak pernah lagi yang mencabar tu. Belum lagi, biar yang kecil-kecil saja. Biasa-biasalah. Maknanya pendedahan awal lah nak masih ajak Adam. Masih belajar. Sebab macam saya tak boleh bagi dia fokus terus. Sebab apa? Dia kena menjalani waktu pembelajaran dulu. Dia tak boleh terus pergi pegang. Macam mana kita tangkap ular. Macam kita bagi, macam saya banyak handle ular-ular berbisa. Jadi saya hanya suruh dia, okey Adam tengok dulu. Okey, macam setakat ni dia pernah tangkap ular, ular daun dah, ular hijau tu. Sebab dia berbisa. Kalau macam masa kemalangan ni pun kita tak bagi dia. Tak nak sangatlah. Tak nak pun. Nanti trauma dia lain. Biar dia tahulah. Bawa dia biar dia ada rasa. Bagi dia rasa. Macam dia sekarang ni bersekolah di sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal. So dekat sana pun ada kes juga pula. Tetapi macam saya banyak pesan dia, jangan. Kita kena tahu dulu apa jenisnya tu. Ambil tahu situasi semasa pada ketika itu. Jenis dia dapat tahu. Ilmu tu penting lah. Kita jangan tunjuk hero lah. Itu Adam, Cik Amir ni yang paling ekstrim, yang mencabar yang pernah dilakukan? Banyak. Saya terlibat macam-macam kes. Macam kes kemalangan ni memang dah sampai patah huyuk, tulang terkeluar, dan juga saya kena attest seorang-seorang. Maksudnya ambulans tu lambat sampai lagi sebab macam kita kata dia orang menjalani beberapa proses. Kita sampai dulu. First responder kita akan sampai, kita akan buat apa yang termampu. Jadi kalau kata macam tulang huyuk patah tu, tapi yang firstly kita fokus kepada bleeding nyawa. Macam contohnya kita kalau dia tak nyawa, kita akan buat CPR. Itu penting, kena belajar betul-betul. Yang tu memang yalah, nak buat ni pun bukan tanpa ilmu, kosong kan. Anda kena tahu yang cara yang betul, bukan untuk lagi mengeruhkan situasi, tapi adalah tujuan untuk menyelamatkan, mengurangkan risiko pada peringkat yang lebih serius kan. Macam saya pun terlibat macam kes, macam contohnya bencana di Gunung Jerai dulu, di Iboi, di Baling, mencari acap di Gua Tempurung. Terlibat juga. Dan kadang-kadang kita terlibat bukan kita saja. Kadang-kadang tu dalam takdat makhluk kasat mata pun terlibat semua. Yang tu pengalaman-pengalaman ngeri yang kita pernah jumpa lah. Tapi macam tugas ni kita nak kata
bagi payment pun tak ada. Tak ada. Sukarelawan lah. Dia jadi macam mana bila nampak macam semua situasi bencana tu attend kan. Tak ada pula dapat duit yang setimpal dengan kerjanya. Penat ada dah, tapi duit tak dapat dah. Jadi kepuasannya di mana? Apa perasaan yang sebenarnya? Sebenarnya kepuasan tu kita tak boleh gambarkan lah. Memang tak boleh dapat gambarkan. Apa yang penting setelah kita buat baik ini, kita akan dapat ketenangan. Ketenangan tu bukan kita dapat beli di mana-mana dengan wang ringgit, tetapi ketenangan daripada hati tu dia dapat daripada Allah direct. Ya Allah. Memang yang tu. Memang tak ada, memang macam setelah awal dulu memang kita semua guna duit sendiri. Tetapi apabila kita expose di dalam media sosial, orang tengok, jadi di situlah mulanya orang awak dah barang contohnya macam Chainsaw ni, orang sponsor barulah mula dapat tajam-tajam. Tapi setakat sekarang ni pun memang saya dah stop. Saya tak nak benda-benda tu semua. Faham. Sebab kita tak nak disalahgunakan. Kita tak nak pula objektif niat kita ni terlari pula. Niat kita yang utama adalah untuk bantu. Adam, bila membantu tu perasaan Adam sendiri, apa yang Adam rasa kalau boleh share dengan kami? Seronok lah. Seronok bantu orang. Dapat pengalaman yang banyak lah. Okey, cita-cita ni bila dah buat kerja macam ni, apa yang Adam mungkin dah besar nanti, adakah nak teruskan dengan pertolongan sebegini? Tengok lah. Tapi cita-cita sebenarnya di Navy. Lepas tu kalau jadi apa pun macam Abah lah. Tolong orang. Macam tu. Boleh juga kan? Tolong orang ni, kita nak kerja apa-apa yang lain pun tak apa kan. Yang penting ada sifat untuk ingin tolong orang tu kan. Ke mana-mana pergi. InsyaAllah Adam kita doakan yang terbaik. Adam, kalau kat sekolah ada apa-apa kecemasan, Adam tawarkan diri dulu ke? Adam nak bantu ke macam mana? Tengok keadaan dulu. Kalau boleh try buat. Sebab tengok Abah buat macam mana, buat macam tu. Itu yang gambar mula-mula tu penting ah. Tadi kan dia cakap kan, datang-datang kalau tu gambar dulu. Ambil gambar dulu. Sebab nanti daripada gambar tu saya akan ajak dah. Okey, Adam di sini kita boleh ajak anak melalui gambar yang kita ambil tu. Itulah. Jadi kalau kita nak ajar teori macam tu, kita tanpa ada tu kita tak bahan rujukan tak boleh. Jadi kita boleh dari situlah kita akan mula. Faham. Baik. Ini satu inspirasi yang sebenarnya boleh diberikan kepada semua juga, bukan kepada ibu, bapa dan juga anak lelaki sajalah ya. Ibu, anak perempuan semua pun boleh juga melakukan, sebab nak buat benda baik ni macam-macam cara dia ada. Sebab sebagai seorang anak, idola kita yang paling kita dekat adalah mak bapak kita lah kan. Betul, role siapa model lagi yang kita nak mengidolakan dan juga menjadi role model. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Amir Faizal dan juga adik Adam kita. Kedua-dua anak beranak ni teruskan usaha murni ini. Kita doakan yang terbaik. Amin. Dan kita doakan sentiasa dilindungilah dalam segala situasi insya-Allah. Membesar dengan jayanya Adam ya. Terus berbuat baik dengan orang walaupun cara sekalipun. Okey, kita berteriak seketika. Kejap lagi ada perbincangan berkaitan dengan kebersihan di kedai mamak ya. Ini banyak kes juga yang berlaku sebelum ini. Hari ini kita akan bincangkan apa tata kelola yang betul lah untuk kebersihan di restoran mamak ini ya. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Hanif, nak mamak mana depan ni? Kita depan tu je. Depan tu je. Baik, terima kasih masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kali ini topik yang lebih kita harus memberikan penekanan tentang kebersihan restoran mamak. Okey. Siapa kat sini tak suka lepak mamak? Of course lah. Kan? Kita mesti, mamak adalah satu tempat yang nak tengok bola kat mamak. Dia macam ni, dia punya best nak lepak mamak ni sampai ada lagu lah. Nak ke tak nak? Lepak mamak kan? Tapi kadang-kadang berlaku juga kes-kes dan juga viral lah kisah berkaitan kebersihan. Itu yang paling penting sekali apabila membabitkan kedai makan ya. Dan kita nak tinjau terlebih dahulu pandangan orang ramai berkaitan dengan kebersihan di kedai mamak. Syurga makanan. Itulah julukan buat negara Malaysia yang terkenal dengan aneka juadah makanan lazat dan menggiurkan. Namun, sejauh mana pula tahap kebersihan yang dijalankan oleh setiap premis makanan? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, lebih daripada 2,000 premis makanan diarah tutup sementara di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 kerana gagal mencapai tahap kebersihan yang memuaskan sepanjang tahun 2023. Pendedahan ini amat mengejutkan kerana terbukti masih banyak premis makanan yang tidak mematuhi tata cara pengandaian piawaian kebersihan yang sepatutnya. Bagaimana pula dengan kisah restoran mamak? Nama restoran yang sering menjadi bualan hangat masyarakat ini acap kali dikaitkan dengan isu kebersihan yang kurang memuaskan.
Baru-baru ini, tular video memaparkan visual menjijikkan apabila seorang pekerja restoran mamak di Kelang menggaul ayam di atas jalan tar. Susulan itu, kru Malaysia hari ini membuat tinjauan di restoran mamak sekitar Lembah Kelang bagi melihat sendiri tahap kebersihan di premis tersebut. Bukan sekadar golongan dewasa, malahan pelbagai golongan masyarakat termasuk keluarga juga pelajar sekolah turut menjamu selera di restoran ini. Tinjauan kami mendapati tahap kebersihan di restoran mamak ini masih kurang memuaskan, melihatkan kepada lambakan sampah yang berada di lantai dapur serta sekitarnya. Apa yang lebih mengejutkan, rata-rata pekerja ini tidak memakai sarung tangan serta pelitup muka ketika menghidang makanan kepada pelanggan. Malah, segala bentuk perkakas makanan dibiarkan sahaja di atas lantai selama beberapa jam tanpa dicuci terlebih dahulu. Makanan-makanan juga dibiarkan terbuka hingga ada yang dihurung lalat. Kami juga sempat meninjau sistem saliran yang langsung tidak dijaga hingga mendatangkan bau yang kurang menyenangkan. Hakikatnya kini, restoran-restoran ini sudah banyak memasang penghadang bagi menutup bahagian dapur luaran agar tidak terlihat umum. Bahkan, ada juga premis yang sanggup menyewa blok kedai lain jauh beberapa meter sebagai dapur pusat bagi tujuan mereka memasak terlebih dahulu sebelum dihantar ke restoran utama. Lensa kamera kami juga sempat merakam visual kewujudan dapur pusat ini yang ditutup pagarnya seolah-olah tidak ingin diketahui keberadaan mereka. Yang sana tu, itu dapur lah. Dapur dekat sana. Kenapa ada yang pakai tutup kepala, ada yang tak pakai? Tadi dia pakai tutup, dia tak pakai dah. Saya 6 tahun. Mesti Malaysia okey fine. Ketika ditanya tentang keberadaan dapur luaran, penghadang serta pemakaian pelitup muka, mereka seolah-olah cuba menukar topik perbualan dan mengendahkannya. Status sama ada mereka mematuhi tahap kebersihan premis secara berkala ataupun tidak masih menjadi tanda tanya. Tidak dinafikan, bukanlah semua restoran mamak yang tidak mematuhi tahap kebersihan ini. Masih wujud segelintir restoran yang kekal menjaga kualiti makanan dan kebersihan mereka. Namun, apa pula pendapat rakyat Malaysia tentang isu ini? Adakah mereka mengakui status tahap kebersihan restoran mamak yang kurang memuaskan ataupun menerima situasi ini asalkan tidak memudaratkan kesihatan? Bagi saya, orang ramai pergi mamak ni sebab masakan dia, lepas tu culture kita lah, culture untuk rakyat kita ni memang biasanya pergi mamak sebab murah. Lepas tu buka masa lah, bagi saya masa tu 24 jam kan. Nampak macam sebelum ni viral, yang itu mungkin akan orang avoid lah. Sebab mungkin ramai yang pergi sebab tak nampak kan. Dia depend pada location dan juga owner kedai. Kalau owner kedai tersebut bertanggungjawab, jadi kebersihan tu tetap terjagalah. Personally saya agak setuju dengan keadaan kebersihan di kedai mamak yang kurang memuaskan. Untuk kebersihan, diorang akan pakai sekop lah, sekop and then pakai glove. Untuk makanan tak ada masalah, saya rasa okey je. Ikut tempat kot sebenarnya. Tapi so far saya rasa okey je untuk kebersihan tu. Mamak ada yang bersih, ada yang kotor. Tapi mostly semua kotor lah sebenarnya. Okey, mamak memang kotor sebab mostly yelah harga berbaloi kan, so ramai datang sini. So diorang punya tahap kebersihan tu tak jaga sangat. And toilet diorang memang kotor, tak dijaga. Pipe tak ada, nak flush susah. So tahap kebersihan memang tak adalah. So ada tikus. Realitinya, isu kebersihan ini bukanlah hanya ditujukan kepada restoran mamak sahaja. Hakikatnya, masih banyak premis makanan lain yang turut leka dalam mengendalikan kebersihan restoran. Bukan hanya bermusim, penguatkuasaan pihak bertanggungjawab juga perlu dijalankan secara konsisten bagi memantau isu ini. Oleh itu, masyarakat Malaysia seharusnya peka dan bijak dalam memilih restoran agar terhindar dari binasa keracunan makanan dan usahlah menuding jari dalam melabel isu restoran kotor ini. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
Baik, itu dia laporan lengkap berkaitan dengan isu yang akan kami bawakan kepada anda, iaitu kebersihan di restoran Mamak. Itu fokusnya pada pagi ini sebab kita percayalah mungkin ada yang sedang menonton kami ini pun di kedai Mamak. Sedang berada di kedai Mamak kan? Tak kira di mana sahaja Mamak yang anda berada, kita nak bawakan sebenarnya lebih kepada kenapa walaupun isu ini sering kali menjadi tular tetapi masih lagi berlaku. Adakah itu video-video lama yang sering kali dikembalikan? Adakah sebenarnya itulah realitinya Mamak sememangnya kotor, ataupun apakah sebenarnya pencerahan yang kita nak bawakan kepada anda? Kita ingin bersama dengan Datuk Jawahar Ali selaku Presiden Presma. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Hari ini banyak soalan yang kita nak bertanya kepada Datuk. Ya betul, tadi bingkisan tu pun meruntun hati jugalah kepada Datuk Jawahar Ali. Nanti kita akan bersama dengan kita ada teknologis Muhammad Syukur Senapi, Pengarah Pematuhan dan Pembangunan Industri, Program Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Tuan sudi bersama dengan kami. Okey, Datuk, mungkin yang pertamanya menjawab kepada semua laporan itu tadi. Dan juga ada video-video yang tular, itu pasti tidak membantulah kan dalam isu kita pada ketika ini. Apa sebenarnya yang boleh Datuk katakan berkaitan kebersihan di restoran Mamak terutama ini Datuk? Sejujurnya lah, kita akuilah mungkin ada kes-kes terpencil seperti mana yang ditularkan bahawa ini ada macam umpamanya dia basuh pinggan dalam tong sampah yang tinggi, bekas tong sampah. Tak tahu tang mana dia punya mentaliti pemilik restoran tu. Saya tak boleh menegakkan benang yang basah. Okey, salah tetap salah. Kita akut. Dan benda-benda ni sebenarnya banyak penambahbaikan, dan kami saya sebagai Presiden Presma Persatuan Restoran Muslim Malaysia, kami ada lebih 12,000 rangkaian restoran di seluruh Malaysia, dan kami memang menitik beratkan, kita tak pernah kompromis itu. Kalau dari segi kebersihan, kami alu-alukan lawatan-lawatan daripada kesihatan, daripada pemantauan daripada PBT, KKM juga yang berkala. Dan mungkin ada satu dua kes seperti mana yang kita nampak, bila ianya menjadi tular, dan penghususannya dia pun akan merangkumi semua seolah-olah semua mamak ni kotor. Yalah, kerana nila setitik ni habis rosak susu sebelanga. Kan? Dan kita dah tengok ni dalam kisah yang kejap tadi kan, dia kata semua mamak memang kotor. Nauzubillah kepada saya. Ayat-ayat macam tu lah. Saya tak apa lah, tapi kita berlapang dada lah Tapi rasanya kalau sejujurnya memang komen-komen macam ni saya rasa kita ambil secara positif. Okey. Nasihat saya pada pengusaha restoran, kita perlu membuat sesuatu langkah-langkah positif untuk jangka masa panjang. Kalau saya umpamanya di permis saya ada satu pegawai saya, penghususannya kerja dia memantau. Memang ada? Itu saja kerja dia, memantau kebersihan. Dan dia tak ada schedule, dia tak ada pukul 5 pagi antara 9 tak ada shift lah, tak ada shift. No shift, at any time dia boleh pergi mantau. Dia akan cek segala benda di kedai tu, daripada kuku panjang, rambut potong tidak, cukur ke tidak, baju gosok ke tidak. Dan mana tapi ini adalah inisiatif premis lah. Ini maksud saya hendakkan semua ahli-ahli persatuan saya juga melakukan. Kita jadikan satu budaya baru dalam perniagaan kita. Dan bila mana saya amalkan dah lebih 2 tahun dah, dan saya rasa pegawai pemantau ni lagi strict daripada pegawai kita ni, daripada KKM. He won't compromise on anything. Dan dia pun banyak minta nasihat juga daripada pegawai kesihatan, daripada pegawai PBT yang datang melawat. Saya akan minta beliau ada bersama dan mendengar nasihat-nasihat beliau. Itu saya rasa banyak bantu, dan saya berharap, dan benda-benda ni sebenarnya bukan saya kongsi di sini, saya juga kongsi ke dalam WhatsApp group. Ada lebih 12,000 yang pemilik restoran ni. Kita minta mereka beri kerjasama. Jangan nak menyanyi cakap itu ini, tak ada alasan sebenarnya kebersihan ni. Sebab semua individu ataupun semua pengusaha kena ambil berat tentang perkara inilah. Sebab kalau tidak, habis rosak semua image yang dipaparkan. Kita akui memang ada mamak yang sangat bersih. Tuan Syukur, bagaimana pendapat ataupun standard standard yang perlu kita fahami? Ada graf di situ kebersihan lah, kalau kita tengok masuk di restoran, kebersihan A, kebersihan B, kebersihan C. Jadi bagaimana pemahaman kita terhadap perkara itu sebagai pengguna, sebagai pelanggan terhadap sesebuah restoran itu, apa yang kita boleh fahami tentang grade-grade yang diberikan kepada restoran-restoran mamak khususnya? Okey, terima kasih. Saya nak betulkan dulu, penggredan ni dia ada di bawah purview di bawah PBT. Bagi PBT yang besar, memang yang well equipped
memang PBT yang akan buat semuanya. Okey. Bagi PBT yang kita kata so-called handicap lah kita katakan, kebanyakan tu adalah pemeriksaan tu akan dilakukan oleh pegawai daripada kesihatan dan dikongsikan pemarkahan tu dengan PBT, dan PBT akan macam kolaborasi lah bersama PBT. Itu adalah berdasarkan penilaian berdasarkan risiko yang kita ambil lah. Saya rasa PBT pun menggunakan borang yang sama dengan kita. Kita akan menilai berdasarkan risiko-risiko yang wujud, dan demerit akan berlaku. Kita bagi markah keseluruhan penuh, tetapi akan demerit berdasarkan ketidakpatuhan. Dengan demerit itulah akan menentukan grading dia nanti. Adakah dia dalam kategori yang cemerlang A? Selalunya kita letak, saya rasa sama dengan PBT, melebihi 86%, dan B dan C. Dan jika berisiko tinggi untuk mendatangkan kemudaratan, selalunya adalah elemen-elemen penutupan premis tu. Boleh diambil tindakannya. Berdasarkan daripada grade tersebut. Markah yang kita dapat dalam pemeriksaan secara risiko. Okey, dari sudut KKM sendiri, garis panduan yang perlu ada untuk kebersihan di sekitar mamak ni? Secara asasnya bukan mamak. Bukan hanya kepada mamak, semua premis. Semua premis kita termaktub di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan. Di bawah peraturan ni dia ada beberapa yang meliputi. Satu, dia adalah syarat kepada tuan punya sendiri, pemilik premis. Apa syarat dia dalam tu? Syarat pengendali makanan, pengendali bangsa pekerja dia tu ada syarat. Ada syarat dia. Infra dia. Kemudian contoh dia macam Datuk tentang latihan pengendali makanan tu. Latihan pengendali makanan, suntikan. Itu adalah syarat yang kita tetapkan. Dan juga tentang pengendalian makanan dan perkakasan dalam aspek penyimpanan, penyediaan dan penghidangan. Dan juga keperluan pengangkutan ada bila you nak transportkan makanan pun ada dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 tu. Inilah yang bagaimana kita standard yang kita guna pakailah dalam rangka kita kata tata kelola lah. Tata kelola yang perlu dipatuhi kan. Saya rasa memang dah cukup sempurna segala peraturan-peraturan yang disediakan. Tetapi untuk pematuhan Datuk untuk pematuhan seperti mana Datuk juga sebagai pengusaha premis melihat kepada pematuhan yang perlu dilakukan, kenapa masih terjadi lagi Datuk? Dan apakah tindakan daripada Prisma sendiri untuk mengingatkan pengusaha-pengusaha yang lain ini supaya peraturan-peraturan ini dipatuhi, tidak berlaku perkara-perkara yang seperti tular bagaimana kita melihat pada visual yang sememangnya sangat menggerunkan bila kita melihat pada situasi yang berlaku. Sedih rasanya. Saya perlu katakan dulu sebab memang bergenang air mata kami. Memang kita pula peminat mama kan. Tapi tengok video macam itu, jadi bagaimana Datuk? Kami mungkin tak ada sebarang kuasa mutlak lah. Sebab saya sebagai presiden sebenarnya kena jawab di luar sana. Yalah. Kalau saya sebagai ahli biasa lain, saya presiden, sebab apa-apa insiden yang berlaku di restoran mamak ni, saya juga bertanggungjawab. Dan sebelum mungkin saya juga dalam penguatkuasaan saya memang mengalu-alukan pemantauan berkala. Kalau saya ada permis di KLIA umpamanya, bahagian keselamatan makanan dia akan datang cek, ambil sampel-sampel makanan. Nak tengok dia punya cek kualiti makanan. Lepas tu macam TY2 suntikan oksigen khusus mengenai makanan tu memang dah berkala lah. Tengok kita buat untuk serangga apa semua ni kan, adakah kita buat berkala, ini semua memainkan peranan sebenarnya. Kita nak naikkan imej mamak ni. Kalau 12,000 ahli saya ni 12,500, katakanlah 12,000 ahli ni semua up to date lah. Kalau ada 10 yang jadi isu ni keseluruhan, itu yang kita panggil tadi, kerana nilai setitik rosak susu. Betul lah. Yang kes-kes terpercaya ni yang mungkin bawa kepada imej ni Datuk. Dan saya juga ingin tekankan bila YB Tuan Engkau Ming Menteri KPKT, dia melontarkan pandangan, dia kata mana-mana permis yang dapat A, B dan mungkin C saya akan consider untuk keluarkan lesen. Bawah tu dia takkan KPKT
akan halang untuk mulakan lesen perniagaan. Saya sokong penuh. Sungguh ramai yang melatah. Mana mungkin sesuatu nak buat dalam masa singkat. Dan YB Menteri pula bagi sampai 2025. Saya ada perjumpaan dengan KPKT. Saya kata, what for you have to wait another 2 years? Mengapa tidak kita laksanakan segera? Dalam kawasan 204 ni beretika, biar dia mendidik pemilik-pemilik restoran. Kita bukan cakap soal mamak aja sebenarnya. Mungkin pagi ni kita highlight mamak. Sebenarnya kalau tanya tuan syukur ni keseluruhan industri. Sebab yang lain tak viral lah tu. Lagi satu yang saya terkilat. Bila mana berlaku insiden-insiden ni, kita tak pernah kata pula restoran Cina sekian kotor, restoran India, seolah-olah mamak ni satu imej yang kita untuk memperlekehkan. Kerap diserang lah. Mengapa tidak mention aja restoran dia gini-gini, jangan sebut mamak. Tapi itulah tak media ni pun kita tak boleh nak katakan kat media. Satu branding, lagi satu. Saya rasa branding mamak itu dah terlalu kuat dah tu. Sampai ada lagu tu kan. Sampai lagu pun dia ambil tu. Jangan bagi mamak ni pula ni. Saya ada satu soalan ini berkenaan mungkin dengan pekerja-pekerjanya yang ada kan. Mungkin cawangannya terlalu ramai, pemilik pun ramai sekarang ini dan pekerja mungkin ada yang dibawa dari luar negara. Macam mana sebenarnya proses untuk menyaring bahawa mereka ni faham tentang etika food and beverage dalam negara kita, restoran ini mengendalikan makanan? Last week saya ada berjumpa satu industry player yang menyediakan untuk khusus untuk melatih pekerja-pekerja yang baru dan yang lama berkala. Maknanya panggil dia orang buat macam seminar, satu seminar, keluarkan sijil pada mereka. Benda ni mungkin kalau dia masuk sekali, lepas tu bukan tak masalah kot. Kan? Rasanya, we don't mind. Dan bayaran daripada itu untuk seorang dalam RM50 saja. Mana etika bekerja. Kalau those days, kalau mula-mula kita bawa pekerja asing ke Malaysia ni, ada satu kilang besar di PJ, dia sampai dia kena latih macam mana nak guna tandas. Mungkin sebab dia tempat negara lain, mereka, dia negara mereka tu mungkin tak ada tandas terbang awaknya kan. Tidak, maksud saya itu juga keperluan memang ada dan mengikut kita akui kepada tuntutan kita lah. Dan saya juga kalau orang tanya saya macam mana Cik Niaga boleh maju, pada saya cukup senang. Kebersihan, mutu makanan yang kita sediakan. Tak payah nak sangkut tangkal-tangkal apa semua. Itu semua karut. Ini sebenarnya macam mana kita menyantuni pelanggan yang datang kepada kita. Kalau saya secara peribadinya, saya mengambil pendekatan semua premis ahli maju. Kami ada 22 setakat ni. Memamerkan nombor telefon peribadi saya sampai ke sudah. Sebab? Sebarang aduan lah. Sebarang aduan. Berkaitan kalau dia dengan kata servis lambat ke, kadang tu baru duduk seminit, dia kata aku duduk dah 20 minit tak ada orang datang tanya. Tapi kita ada CCTV untuk memantau keadaan semua ni. Tapi apa pun bila mana pelanggan mengadu, kita terima secara positif. Janganlah nak argue pula, you baru duduk lah, that's not the way. Tapi saya nampak bila mana saya praktikkan benda ni, ada perubahan. Terlalu banyak perubahan. Dan pelanggan dapat terdirect pada kita. Dan kita kadang ada kat jabatan kerajaan pamitkan nombor tapi telefon sampai sudah tak ada orang jawab. Itu satu insiden lah. Tapi pada saya perlunya pendekatan ini juga yang saya minta pada ahli-ahli persatuan saya, pastikanlah kalau seboleh mungkin biar semua restoran mamak ni B pun tak nak. B pun tak nak, A saja. Seboleh mungkin. Okey, kita nak tanya juga kepada Tuan Syukur kan, apakah sebenarnya tindakan yang boleh dilakukan oleh pelanggan apabila ada sedikit sebanyak mungkin yang kurang senang, maknanya tindakan-tindakan daripada pekerja-pekerja seperti mana yang tular kan, basuh pinggan dan sebagainya tu, ada kita nampak tindakan itu hanyalah viral saja sekarang ni. Viral, lepas tu tak ada, kita tak tahu adakah report dia, laporan dia sampai kepada pihak KKM seperti mana yang viral, dan tindakan pihak KKM sendiri melihat kepada yang tular bagaimana? Sebelum tu saya lebih kepada mencari kos kepada isu ni kan. Saya nampak kepada lebih kepada Datuk Seri tu mungkin kepada perbezaan budaya tu. Culture kita berbeza budaya kan. Dia nak assimilate dengan apa yang masyarakat Malaysia amalkan tu mungkin mengambil masa tu. Walaupun kita mensyaratkan tentang keperluan salah satu adalah latihan pengenali makanan. Yang kita harapkan dengan ilmu yang dia dapat tu dia amalkan. Ilmu dapat diamal, lain ilmu tak amal lain tu Pengamalan ilmu ni saya setuju dengan Datuk punya tadi tu ada satu macam license officer yang akan memantau.
Itu salah satu yang kita harap akan merubah daripada punca itulah. Okay. Dan memang banyak perubahan sejujurnya bila kita amalkan benda tu. Okay. Kami selain daripada mendidik, kami juga akan menghukum benda tu. Itu terpaksa lah kan, merotan ni penguasaan kena ada. Okay. Kita tak nafikan mood kepada aduan yang kita dapat tu banyak melalui sosial media kita, melalui website kita. Kan tahun lepas hingga tengah Oktober sehingga lebih kurang 1,700 lebih aduan yang kita dapat. Okey. Dan kita cuba selesaikan. Betul, kami tak sepanjang masa akan ada di semua premis. Itu hakikat yang kena terimalah. Jadi kita amat menghargai segala pemakluman balas. Maklum balas daripada masyarakat, pengguna sendiri. Kita semua kan. Datuk pun pada satu ketika jadi pengguna. Memaklumkan balik, memaklumkan kepada kami untuk kami very targeted kepada yang isu-isu yang kita cuba selesaikan. Kalau tuan-puan tengok, setiap aduan tu kami jika dimaklumkan, kami akan memaklum balas kepada pengadu apa tindakan yang telah kita buat. Alright. Itu antara yang kita Baik. Okey. Baik. Kita sebenarnya masa sangat mencemburui kita. Ini sahaja yang kita ada. Tapi kita nak singgah di Facebook. Ada komen-komen ni, Datuk. Tan Suko, jomlah sama-sama kita lihat. Daripada Zahid Pak An ni kata, tidak digalakkan makan nasi campur di restoran mamak sebab lauk nasi campur ialah lauk semalam. Mereka panaskan semula lauk semalam. Bukan lauk segar baru masak pada tak. Saya rasa tak semua mamak macam tu ya. Zahra Adam pun ada komen ni, Nem, katanya. Tengok tandas dulu. Datuk, ada lagi satu Datuk ni. Jangan dulu. Zahra Adam katanya, tengok tandas dulu. Kalau berkarat tak payahlah makan di restoran tersebut. Tandas ni saya setuju sangat. Maknanya datang-datang kita pergi tandas dulu tengok. Itu juga apa yang saya buat. Kalau saya pergi ke luar kawasan, ke luar negara pun, kita tengok mana rupa tandas dia. Tandas bersih maknanya dapur bersih. Agak minta-minta lah. Tapi kalau tandas tak semenggah, tapi kat luaran dia nampak 7 star pun, memang ke laut lah. Baik, okey Tok. Yang terakhirnya, sikit nasihat kepada semua secara ringkaslah untuk kebersihan kedai mamak ini sentiasa dipantau sebenarnya, tidaklah dibiarkan sahaja, tapi dalam masa yang sama juga perlu ada penambahbaikan daripada setiap premis ni, Datuk. Silakan. Tapi sebelum tu saya juga ada nak sampai pesanan, nak share dengan Tuan Mak Suko jugalah. Akta Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kurungan 1.3 ini sebab bila mana ada pelanggan merokok di permis, ini juga punca-punca kotoran bila merokok. Sebenarnya Malaysia ni dah tak dibenarkan merokok di permis makanan, tapi ada juga yang jahil. Dia merokok di kedai. Ketegak. Lain tu kita tak boleh guna di sini. Saya ada pengalaman ya, umpamanya ada satu permis saya sendiri di area Sepang, saya telefon KKM sendiri bagi tahu ada pelanggan merokok, minta mereka datang ambil tindakan. Tapi saya orang pertama yang dikeluarkan saman kerana gagal menghalang pelanggan merokok di permis. Ini saya rasa sesuatu yang perlu diulang kaji, diharmonikan. Saya juga sempat dan saya juga insyaAllah akan angkat pada YB Menteri jugalah. Kami bersetuju sangat-sangat penguatkuasaan untuk berhenti merokok ni, tapi orang kita harapkan ni, juga yang terbaik. InsyaAllah kita doa sama. Amin. Tok, masa sangat mencemburui ni. Sampailah kepada penonton semua perbincangan kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Jawahar Ali, Presiden Presma dan juga Teknologis Muhammad Suko Senapi, Pengarah Pematuhan dan Pembangunan Industri, Program Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian. Terus maju, nanti kita kena mengetih lah. Bau panjang habis semua ni. Okey, kita berhenti seketika, kejap lagi. Kita ada 3. Ini pelakon hebat bersama dengan kita untuk mempromosikan di Malaysia hari ini. Siapa tu? Nanti dulu. Berhenti seketika, okey? Kita masih lagi bersama-sama di Malaysia hari ini. Nak relax sikit kan. Kita nak bersama dengan ni dia. Kalau industri lakonan ini, siapa tak kenal ketiga ni? Maker lah ni. Nama pun So-Office kan? Ya, So-Office. Bukan So-Office yang kita lah. Kita So-Office. Ada seorang So-Office dengan kita? Ada. Ini dia kita bersama dengan Fahrin Ahmad, Nadia Nisa dan juga Siti Zaleha. Ya, Zaleha. Zaleha. Okey. Saya sebut apa tadi? Allah. Sorry. Zaleha. Dia bukan So-Office, lain lah sikit. Selamat datang ketiga-tiganya. So-Office ni apa cerita ni? Siapa dulu yang nak bercakap ni tentang So-Office? Mereka berdua So-Office, saya lain office dengan dia. Sebenarnya lain. Suatu kursi lain. Okey, silakan Sally. Nadia? Jadi memang cerita dia dalam cerita tentang office lah. Bekerja dalam office di common ground space. Maknanya sekarang kan kita ada
bisnes sendiri tapi mungkin tak mampu untuk ada office sendiri. So dia ada satu tempat untuk kita share. Share working space supaya kita boleh yang ada partition tu ke? Ya. Itulah kan. Macam kat kita lah, kat atas. Tapi semua department sama kan. Yang ni lain-lain. Okey, ini lain-lain lah. So ada seorang arkitek, macam Nadia Nisa dia interior designer, and then Nadia Akila is interior dia real estate agent. Okay. So it's about like navigating each other's lives, and then secara tak langsung dia membina persahabatan, and then it's like empowering one another. Sebab kalau kita tengok kan cerita-cerita berkaitan dengan rakan sekerja ni dah banyak. Apa yang membuatkan se-office ni dia ada tarikan tersendiri ataupun mungkin cerita yang berbeza sikit yang kita tak sabar-sabar kita nak saksikan? Saya tarikan utamanya adalah pelakon-pelakonnya. Menerajui 3 orang wanita ini. Keyakinan itu yang kita suka. Awak memang suka dengan yang wanita-wanita. Kerana mereka bertiga ni membawa watak yang berbeza-beza, warna yang berbeza-beza dan dengan lakonan mereka tersendiri. Dan kehadiran saya ni sebagai Faris ni plotnya lebih banyak kepada Sam lah. Sam which is Salihah lah. Dan saya merupakan senior dia dan kemudian perhubungan mereka berdua ni kalau penonton tengok pun dia macam menarik. Dia ni bercinta ke tak? Dia ni macam abang ada macam blind sikit, macam tak tahu yang mana. Teka-teki lah. Saya sendiri berlakon watak Faris. Saya pun tak tahu apa perasaan saya sebenarnya kat dia ni. Macam tu. Okey, faham? Script reading you guys dah berjumpa semua. Daripada script reading tu apa perasaan selepas sampai habis segalanya ni? Adakah daripada script reading tu dah tahu dah, oh ni it will go somewhere ke macam mana? Apa perasaan dari kalau saya, pengalaman saya dari tawaran saya dah dapat rasa benda tu something different lah. Bila nampak nama Siti Salihah, Nadia Akila, saya lock, saya cakap macam tu. Sebab nama Farin Ahmad tak sebut pun. Dia selepas tu baru diperkenalkan. Selepas tu tapi confirm lah. Kalau dengar Abang Farin pun kita lock lah. Sebab kita tahu dia akan menyerikan suasana masa syuting tu. Betul. Sampai ke sekarang ni kalau kat bilik makeup tu serempat, dia lah. Dia buat lucu lah. Dia buat lucu. Buat meriah. So saya rasa sama juga untuk Siti Salihah jugalah kan. Dia buat kerja kita senang lah. I mean for me first time juga kerja dengan Farin Ahmad. Serious? Yeah. You guys first time? Dia merealisasikan kita adore saya nak berlakon. Merealisasikan tu dah hafal dialog siap-siap ni. One take je. Saya nampak macam yang ni best. Saya suka berlakon dengan apa momen-momen yang mungkin tak ada ditonton ni tapi berlaku ketika penggambaran. Mereka bertiga banyak memori mereka. Apakah? Banyak sangat, tapi yang paling kita ingat call time pukul 7 pagi, balik pukul 6 petang. Memang office time. Memang office lah. Office time. Siapa suruh ambil? Tu start jam lah. Siapa suruh ambil? Kita pun terlibat. Timing jam lah. Selalunya you guys, kita ni tak adalah timing jam sangat kan? Ada, tapi terlibat juga. Tapi disebabkan se-office, terlibat. Rasalah kerja office mood dia tu kan. Alright, jadi nak mempromosikan se-office ini, apa yang mungkin lagi tarikan daripada penonton yang diharapkan sekarang ini barisan pelakon yang power tau yang ada kat dalam ni. Adakah kalian semua masih lagi macam nak perlukan chemistry di antara satu sama lain? Ataupun memang datang set? Sukar tak? Tak payah dah ni semua. Alah, saya tak rasa. Betul kan? Macam bila kita berjumpa, memang dia secara semula jadi dengan pengalaman masing-masing. And kalau bila masing-masing mempunyai peranan dan watak masing-masing, dia jadi blend in. Dia tidak bukan nak bersaing apa tak ada. Semua compliment. Semua dah tahu watak masing-masing. So bila rehearse tu dah tahu we just want to go and sebab banyak scenes juga kan. And then dah tahu we can just click and chemistry dah ada. So saya kira sebenarnya kredit jugalah kepada tim produksi juga semua pengarah yang sangat banyak bantu, pengarah yang sangat memudahkan kerja, beritahu karakter macam mana dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi drama ni sendiri, gambarnya, warnanya memang sangat-sangat menarik sebenarnya. Teringat yang dulu Sparky. Itu lama betul tu. Itu zaman remaja. Itu Sparky dah berapa tahun, berpuluh tahun yang dulu. Orang masih ingat cerita dan juga colour dia. Farin Ahmad ada dalam drama tu. Iyalah. Lama sangat. Sebab tu
Sebab tu Farin, bila saya cakap remaja, kita terus pandang kat dia. Masih kan? Ni gila-gila remaja sekarang. Ni dah gila. Tak boleh lawan lah. Tak boleh lawan Farin. Okey, betul. Itulah legend kan. Okey. Yang terakhirnya ketiga-tiganya sebab kita bawakan 3 pelakon hebat ni lah kan. Sebab tu bila cakap chemistry ke apa ke, kacang saja ni kan. Mungkin nak promokan berkaitan dengan tonton original series ni, Se-Office, silakan Nadia. Ya, saya rasa drama yang berkisah tentang office betul-betul dalam office jarang sekali kita ada sekarang. So nak bagi you all lah yang selalu ada Monday Blues ke atau macam memberi inspirasi tentang membina kerjaya sendiri, membina perniagaan sendiri. So dalam cerita Se-Office ni lah yang kita cuba gambarkan, and especially kepada wanita dekat luar sana, bagaimana kita create collaboration, melengkapi satu sama lain untuk kita berjaya dalam kerjaya kita. Woman empowerment lah kan. Sedikit ringkas saja daripada kedua. Tak ada masa tu kan? Faham kan? Dia macam you can relate back kepada apa yang jadi dekat Se-Office, or like apa-apa bidang that you're in, you know, sexual harassment comes in, apa ada scandal, everything. Percintaan, kekeluargaan, semua ada. Semua ada. So silalah tengok, ditonton. Setiap minggu 2 episod keluar. Dan kita dah menjalankan episod keempat pada minggu ini, dan dia akan tayang episod baru 12.30 malam setiap hari Khamis. Betul. Okay, dan kalau tak puas tengok kami bersembang ni, jangan lupa bersama kami di Wanita Hari Ini sekejap lagi. Dia sempat selit. Dia masuk tang ujung corner tu. Dia masuk. Kejap, kita boleh edit yang tadi tu. Kita boleh edit. Boleh potong. Tolong, kita ada 5 saat potong. Okay, terima kasih. All the best ketiga-tiganya. Terima kasih. Semoga terus maju jaya jugalah mekar dalam industri. Amin. InsyaAllah. Ini dia Se-Office kita bawakan. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Malaysia Hari Ini tau. Okey, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Memang meriahlah office kita pada hari ini. Dan kita ada sedikit saja masa lagi untuk kita kongsikan apa yang berada di dada akhbar. Okey, kita nak tengok muka hadapan sajalah. Seronok kalau saya nak kongsikan di sini. Saya rasa tular juga bagaimana dengan gambar-gambar ataupun visual pertahan institusi raja menjadi headline-nya. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya institusi yang di-Pertuan Agong di negara ini terus dipelihara dan dipertahan pada setiap masa. Seri Paduka Baginda bertitah sekiranya institusi ini bercanggah daripada fungsi dan sifat kewujudannya, maka kerajaan akan menjadi lemah manakala negara porak-peranda. Itu satu petikan yang penuh dengan makna, 1000 makna, peninggalan kata-kata akhir yang diharapkan daripada Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menjadi hiba seketika apabila yang disampaikan dalam Majlis Jamuan Negara sempena dengan tamat pemerintahan yang di-Pertuan Agong. Betul, 31 Januari ini ya. Okey, dan seterusnya saya nak bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang dikongsikan di Utusan Malaysia. Allowance 35,000 guru kafa akan ditambah ya, dan itu yang dikongsikan berkaitan dengan perkara daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar yang berkata bahawa rundingan pada ketika ini telah pun dilakukan bagi mewujudkan penjawatan guru kafa yang akan diteruskan agar satu hari nanti mereka diberikan gaji yang setara dengan pendidik yang lain. Sebab banyak sekali itulah yang berbangkitkan. Alright. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami, sentiasa support kami. Jangan lupa untuk ikuti media sosial kami MHI TV3. Besok kita nak cerita tentang makan dan bersukan malam. Merupakan pembunuh secara senyap. Dua-dua saya buat ni. Malam ni pun nak bersukan ni. Malam ni pun nak makan saya, bersukan awak. Betul, malam. Kan? Itu je masa ada. Okey, esoklah kita akan bincangkan bersama dengan anda. Senyum selalu, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.